Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ajarkan cara menggunakan graf untuk seismic refraction. Okey, apa yang perlu kita ada untuk buat seismic refraction? Dia adalah you mesti mempunyai data. Ini adalah data. First kita mesti ada data, raw data. Okey, kita kena assume, kita kena kira berapa bilangan raw data. Bilangan raw data diperlukan untuk buat assumption kepada slope. Bilangan raw data kita ada berapa? So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita ada 10 raw data ataupun point. Okey, kenapa kita perlu kena ada raw data 10? Sebab kita kena assume 3 slope pada 10 point. Okey, 3 slope kepada 10 point. Bermaksud satu slope ada lebih kurang 3 point ataupun 4 point. Itu bergantung kepada taburan data. Okey, daripada seismic refraction, bila kita nak plot graf, apa yang data kita hendak? Kita akan mencari XC. Selepas itu, kita akan mencari T1, masa yang pertama. Lepas itu, kita mencari T2. Dan seterusnya, kita akan mencari Z1 serta Z2. Okey? So, first kita akan tengok macam mana kita nak plot graf. Okey, ada dua cara untuk plot graf. Ada dua cara untuk plot graf di mana graf ini adalah terbahagi kepada sama ada Excel ataupun kita akan buat by kertas graf. Itu macam biasa. Mesti ada dua raw data. Okey, untuk distance from the plot of impact ini kita akan buat sebagai paksi X. Time of interval adalah paksi Y. Okey, so kalau buat Excel dia ada kelebihan dia terus dapat. Tetapi kalau kita buat by kertas graf, kita kena plot satu-satulah. Okey, so ini kita akan tengok distance from 1 dan hinggalah kepada 10 point ini. Cara dia terus pergi kepada insert, pergi cari kepada scatter graph, insert scatter, dan kamu akan terus dapat dia punya data. Okey, dia ada banyak kat sini, tetapi saya hanya inginkan kepada point. Okey, so saya dah dapat taburan data. Taburan data saya ada seperti ini. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, bila taburan data saya dah seperti ini, kita akan tengok dia akan ada 3 ikon kat sini. So, ikon kat sini kita nak labelkan dia. Okey, ini adalah dia punya tajuk. Distance versus kepada time. Okey, distance versus kepada time. Okey, pada paksi X dan paksi Y, saya ingin letakkan dia punya axis. Axis dia, paksi dia, kita boleh ambil kepada di sini. Okey, axis time, title. So, kita boleh ubah axis title ini kepada pada paksi Y adalah time. Seperti yang kita cakap tadi. Time iaitu kena nilainya darab dengan 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 adalah di sini. Okey, 10 kuasa 3 kita boleh ubah dia punya eksponen dekat font. Dekat font. Okey, font superscript. Sama juga dengan yang bawah. Ini mesti dalam unit second ya. Unit second. Yang ini mesti distance. Distance unit meter. Okay. Dah dapat pada time dengan Y. Okey, ini adalah taburan data kita. Okay. Di sini saya ingin tukarkan kepada 5 ini saya nak tukar kepada bilangan 2. So, dia ada dekat border line. Kita klik pada nombor ya. Klik pada nombor kita akan dapat unit. So, saya nak maksimum saya kalau dekat sini adalah 24. Saya nak 26 sahaja.
supaya jelas nampak dia. Okey, 26. Unit dia saya tak nak dalam bilangan 5 tetapi saya inginkan bilangan 2. Okey. Dan saya juga nak dia punya tick. Maksud tick itu bilangan ketepatan dia kat situ. Boleh pilih inside, cross. Okey, dia akan keluar macam ni. Nanti senang kita untuk dapatkan value. Kalau nak buat paksi 1 pun boleh. Dia tiada masalah. Kalau sini 26, saya nak buat sini meja dia adalah 1. Pun boleh, tak ada masalah. So, nilai dia akan jadi macam ni. Okey, taburan data dia semakin tepat lah. Macam ini pun boleh. Ini pun sama. Pergi kepada kawasan yang sama. Maksimum saya adalah 26 juga. Semua ini bergantung kepada maksimum raw data yang dapat. So, ini pun saya nak ambil 1. Dan juga dekat sini saya nak label, tick dia, meja, inside, cross. Okay, so saya akan dapat data bilangan macam ni. Nampak macam besar kan? Okay, kita boleh besarkan dia. Bagi yang ada ketah graf, dia di ketah graf, dia terus gitu. Dia terus dah dapat. Jadi, kamu akan nampak kebesaran dia tu. Kamu akan nampak dia punya space besar. Okey. Apa yang step yang kita nak perlu buat seterusnya? Kita kena assume. Bilangan raw data sudah ada 10. Kita nak assume 3 slope pada 10 point. Okey. 3 slope pada 10 point. Kita tengok taburan data. Saya cakap tadi lebih kurang 1 slope ada dalam 3 atau 4 point. Okey, kita tengok dia, jarak dia. Kalau kita ambil sini 4, tak ada masalah. Sini 3, sini 3. Tiada masalah. Tetapi, cara taburan data, kita boleh assume fasa pertama ni slope 1, ini slope 2, dan ini slope 3. Jadi, slope 3 mempunyai 4. Lebihan adalah di sini. Jadi, kita boleh assume 1, 2, dan juga 3. First, kita kena ada boundary point pertama dan juga point ke akhir. Okey, di sini kita nak point dia dulu. Okey, so dapat 1 point di sini, 1 garis yang kita panggil boundary line. Kenapa kena ada boundary line? Supaya kita dapat assume kita punya slope di kawasan mana. Okey, so kita akan ada 1, 2 serta 3. Okay. Seterusnya, kita kena ada gradient line. Gradient line untuk setiap point. Okey, macam mana? Sama juga. Shape kan, kalau buat ketah graf pun sama juga ni ya. Okey, kita pilih point pertama dengan point kedua untuk slope pertama tadi kan. Okey, 1. Kita dah dapat. Ini gradient yang pertama. Kita pilih warna. Ini tebal dia 1. 1,5. Okey, dapat 1 point. Gradient line bagi slope pertama. Okey, pergi kepada slope kedua. Okey. Puan, ada yang penting. Puan, kenapa kita tak boleh pergi pada semua titik? Boleh. Kita pergi. Bila kita dah assume ini satu slope, kita cari slope 1 dan slope 3. Kita ambil yang awal dan juga yang akhir. Dan sebab dia masih lagi berada dalam boundary point merah kita. Okey. So, seterusnya kita ambil juga weight dia 1,5 untuk line kedua. Dan line ketiga pula, kita ambil dia di sini. Okey. Warna hijau, shaping line. Ini untuk membezakan. Okey, kita dah dapat 3 slope sebenarnya. Kita dah dapat 3 slope. Slope pertama, slope kedua dan juga slope ketiga. Okey, apa step yang kita kena buat seterusnya? Okey, sebelum kita buat ini, kita jadikan dia dulu slope kepada slope. Supaya kita nampak apa dia punya point. Okey, kalau buat dengan ni sekejap saja tapi kita nak belajar menggunakan Excel. Slope pertama. Okey, pergi kepada slope kedua. Kita jadikan slope dahulu.
Slop ke-2. Ketepatan lah. Ni kena tepat lah ni ya. Okey. Slop ke-2. Dan seterusnya adalah slop ke-3. Okey, so sekarang kita sudah ada 3 slop. Slop pertama, slop kedua, slop ke-3. Okey, slop pertama, slop kedua dan juga slop ke-3. Next step adalah aksi. Apa itu aksi? Aksi adalah unjuran. Unjuran ke paksi Y dari slop. Aksi adalah intersection. Intersection adalah titik silang antara slop 1 dan slop 2. So, mana titik silang dia? Nak tahu titik silang dia, kita kena crosskan ataupun kita kena project ini mengikut gradient slope tersebut. Okay, sampailah kita jumpa intersection. Okey, sampai kita jumpa intersection. Dia lebih kurang je macam ni. Okey. So, di mana point dia? Di sini. Di sini. Point intersection ada di sini. Jadi, kita boleh dapatkan aksi. Okey, aksi kita dah boleh dapat. Ini. Ini adalah intersection. Antara slop 1 dan slop 2. Jadi, kita boleh dapatkan intersection. So, nilai intersection kita aksi adalah 9. Adalah 9. Okey. So, kita bezakan dia punya shaping line. Kita ambil warna hijau. Okay, aksi kita adalah 9. Okey, aksi kita adalah 9. Okey, bila aksi kita ada 9, kita kena copy aksi sama dengan 9 meter. Okey, so kita dah dapat aksi bersamaan 9 meter. Dah dapat nilai aksi. Seterusnya, kita pergi kepada T1. T1 adalah unjuran kepada paksi Y dari slop 2. Unjuran kepada paksi Y dari slop 2 supaya bersentuh. Jadi, kita cari slop 2. Okey, slop 2 di sini. Bila slop 2 di sini, kita kena cari dia punya paksi. Okey. Paksinya adalah gradient ini. So, kita ambil mana-mana point. Kita unjurkan supaya dia perpendicular ataupun mesti straight line kepada paksi. Okey. Shaping dia hijau. Dia 2,5. Okey, ini adalah nilai aksi. Nilai T1. Okey, nilai T1 iaitu bersamaan dengan 8. 7.9 ataupun 8. So, saya dapat 7.9 eksponen 10 kuasa 3S. Kamu jangan lupa ini adalah eksponen 10 kuasa 3. Okey. Pergi dekat form, right click form. Kamu kena buat superscript. Okey, dapat T1. Dah dapat nilai T1. Seterusnya, pergi kepada T2. T2 adalah unjuran kepada paksi Y dari slop nombor 3. Cara yang sama. Unjuran kepada paksi nombor 3. Okey. Pilih je mana-mana.
Sama juga. Dia pergi supaya dia mendapat sekata. Mendapat kesekataan dekat sini. Okey, so saya dapat lebih kurang 14. Okey. Okay, T2 saya adalah 13.8. Okey. 13.8 eksponen kuasa 2 S. Okey, saya dah dapat T2. Okey. Selepas mendapat T2, kita dah ada XC, kita dah ada T1, kita dah ada T2. Seterusnya kita nak dapatkan Z1 dengan Z2. Z1 dengan Z2 adalah menggunakan formula. Z2 pun sama adalah menggunakan formula. Okey. Jadi untuk dapatkan Z1, Z2 menggunakan formula, kita akan buat sesi calculation sambungan kepada plot graph. Untuk sesi ini, saya hanya tunjukkan bagaimana untuk dapatkan nilai-nilai dengan membuat graph. So, kita dah dapat XC, T1, T2. Selepas mendapat T1 ini, kita akan teruskan menggunakan Z1 dan Z2. Z1 dan Z2 calculation saya akan buat sambungan versi yang kedua. Okey, saya harap dapat faham cara membuat ini secara simple. Terima kasih. Assalamualaikum.